بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan anugerah kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mungkin untuk mengangkat kedua tangan kita melakukan takbiratul ihram jika tidak dikehendaki oleh Allah. Maka kita dapat melaksanakan dan mengangkat dua tangan kita untuk melakukan ibadat. Maka ini adalah anugerah dan ini adalah rahmah. Kita tidak akan mampu melakukan kebaikan dan meninggalkan kejahatan jika tidak ada di dalam pertolongan Allah. Walaupun kita ada ilmu yang banyak, tetapi jika mana Allah tidak mengkurniakan pertolongannya atas kita, nescaya kita akan gagal. Begitulah besarnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai paru-paru yang cantik dan dua lubang hidung yang cantik. Tetapi jika mana Allah menahan diri kita untuk menghembuskan nafas dan juga untuk menghidu dan mengambil nafas dan udara yang Allah siapkan kepada kita, nescaya kita tidak akan mampu menggerakkan anggota kita untuk menghisap dan menghembuskan nafas daripada udara yang Allah sediakan. Maka kita kena sedar, jika mana tidak ada rahmat Allah, kita tidak akan mampu berbuat apa sekalipun di dalam muka bumi ini. Jika kita tidak ada rahmat Allah, kita tidak akan mampu menggerakkan seluruh tubuh kita walaupun 1 inci daripada jasad kita ini. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ketika kita saat kita ini, tuan-tuan, kita melupai akan rahmat Allah, maka mulalah kehidupan kita bergantung dengan apa yang ada pada kita. Jika kita ada ilmu, maka kita sentiasa bergantung dengan ilmu kita.
kita lupa bahawa ilmu kita adalah sebagai alat, tetapi langsung tidak boleh memberikan kesan kepada kita untuk kita berbuat baik dan meninggalkan kejahatan. Jika kita tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, selama ini bukan kita tidak tahu tuan-tuan, perkara ini baik dan perkara ini baik. Tetapi kenapa kita tidak mampu melakukannya? Selama ini bukan kita tidak tahu yang perkara ini dilarang oleh Allah, perkara ini tidak disukai oleh Allah. Tetapi kenapa sehingga sekarang kita masih melaksanakannya? Kalau kita tepuk dada mengatakan bahawa aku tahu, hukum ini aku tahu, perintah ini aku tahu, kenapa sehingga hari ini kita masih gagal dan terus gagal? Dan kita lupa, di dalam salat kita, Allah mendidik kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami meletakkan ubudiyah, dan akan Dikau kami mohon bantuan Engkau ya Zal Jalali wal Ikram. Dan kita lupa tentang satu perkataan yang selalu kita ucapkan, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tidak akan mampu sekali-kali tuan-tuan untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan kejahatan jika mana tidak ada pertolongan daripada Allah dan kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, Allah didik kita, sedarlah bahawa sehebat manalah kita di dalam muka bumi ini, kita tetap hamba Allah. Sebagus manalah kita dan sealim manalah kita di muka bumi ini, kita tetap hamba Allah. Setinggi manalah kita memanjat akan gunung-gunung kemuliaan di dalam muka bumi ini, kita tetap sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, malam ini saya ingin nasihatkan diri saya sendiri, dan saya tidak perlu untuk menasihati tuan-tuan. Tetapi saya perlu mengingatkan diri saya, kerana saat kita dan saat saya di muka bumi Allah ini adalah terlalu sedikit peruntukan yang Allah berikan kepada kita. Sedar atau tidak sedar, tidak lama lagi kita berada di fasa yang terakhir, kerana kita sudah hampir kepada satu kurun yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam genap 100 tahun itu. Tetapi apa yang kita telah buat dengan umur dan peluang yang Allah beri kepada kita, kita masih lagi tidak boleh mendapat apa yang dianugerahkan oleh Allah atas orang-orang yang terdahulu. Kita tetap gelisah dengan perkara yang sama. Kita tetap resah dengan perkara yang sama. Tuan-tuan, dalam hidup ini kita dalam kegelisahan. Kita resah, kita gelisah, kita fikir perkara yang tak perlu pun kita akan fikirkan, iaitu dunia yang kita akan tinggalkan. Tetapi perkara itulah yang menjadi kesibukan pada jiwa kita, pada akal kita, sehingga kan kesibukan itu menyebabkan kita lupa untuk kita balik ke hadrah Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesibukan ini tuan-tuan, sedar atau tidak sedar, maka 1924 kita tidak lama lagi berada pada 2024. Maka genaplah 100 tahun yang mana Nabi janjikan kepada kita, apabila genap akan 100 tahun itu akan lahirlah dan dizahirlah akan mujadid akhir zaman. Maka
hadis-hadis tentang akhir zaman yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika umur kita panjang, tuan-tuan, kita akan menemui perkara-perkara tersebut. Saya bukan ingin menceritakan kepada tuan-tuan tentang akhir zaman itu. Tetapi apa yang saya ingin nyatakan di sini, walaupun kita sedang berada di hujung zaman, tetapi kita masih tidak boleh menjadi hamba yang baik pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi merengan-rengankan akan kebaikan yang perlu kita buat untuk kita balik menemui hadrah Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi, tuan-tuan, bermalas-malasan untuk kita balik menemui Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, tuan-tuan, kalau kita berterusan begini, di sana kita akan gagal. Masa yang Allah bagi kepada kita inilah peluangnya. Tuan-tuan, walaupun Allah tunjukkan kepada kita, kita sedang menuju kepada fasa yang terakhir. Sehingga hari ini, kita masih tak mampu untuk melaksanakan sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Kita masih tidak mampu untuk melaksanakan sembahyang sunat Isyak dan sembahyang sunat ba'diyah Isyak. Kita rasa perkara ini tidak penting pun bagi kita. Kita masih tidak mampu untuk membaca Al-Quran. Kita masih tidak mampu untuk mengumpulkan tasbih, tahlil, tahmid dan mengumpulkan akan amal salah. Walaupun kita sedang menuju kepada fasa yang terakhir. Tuan-tuan, jika kita gagal dalam dunia, apakah kita boleh berjaya di akhirat? Jika kita dalam dunia ini, kita gagal untuk melakukan tanggungjawab seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apakah kita akan sana berada di yaumul akhirah, kita menjadi orang yang berjaya, tuan-tuan? Ataupun kita cuma rasa kita orang yang berjaya? Pada hakikatnya, pada pandangan Allah, kita adalah orang yang gagal pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syurga mana yang akan kita masuk jika dalam hidup ini kita masih malas untuk melakukan ibadat? Syurga mana yang akan kita masuk jika dalam dunia ini kita masih lagi merengan-rengankan akan peluang dan rahmat daripada Allah? Saya hidup pada malam ini dan tuan-tuan hidup pada malam ini adalah peluang yang besar yang Allah berikan kepada saya dan tuan-tuan. Peluang ini, tuan-tuan, apa yang kita gunakan untuk Allah? Allah berikan kita peluang ini, tetapi kita tidak mampu untuk menggunakan peluang ini untuk balik menuju ke hadrah Allah. Kita masih lagi dalam keadaan yang penuh dengan kelalaian. Dalam lalai, merengan-rengankan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mampukah kita, tuan-tuan? Mampukah saya dan tuan-tuan yang masih kita ini merengan-rengankan akan amal ibadat? Kubur kita akan luas. Titian sirat akan kita lepas seperti mana kilat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan mudah besok tatkala kita akan dipersoalkan oleh Allah ketika kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita jangan lupa bahawa kita semua, saya dan tuan-tuan, akan balik jumpa Allah. Kita jangan lupa, tuan-tuan, tapi masa balik ini masa yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seorang doktor bagi tahu kita, abang ada kanser tahap 4. Agak-agak kita akan sia-sia tak peluang itu, tuan-tuan? Kita akan mula jadi orang baik. Kita tak kisah pun dengan dunia di sekeliling kita.
Yang kita fikirkan, ya Allah, aku hanya ada 4 bulan sahaja untuk aku hidup seperti mana yang disebutkan oleh doktor, ya Allah. Maka kita akan gunakan peluang ini sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, ini kalam daripada seorang doktor. Tetapi kalam daripada Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernafas pasti akan menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pertemuan itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sehingga sekarang, saya yang umurnya menuju kepada 60 tahun, saya tak mampu nak semayang sunat ba'diyah isyak lagi, tuan-tuan. Saya tak mampu nak semayang sunat ba'diyah maghrib lagi. Saya tak mampu untuk bangun malam pada setiap malam, walaupun kita disuruh, diperintahkan oleh Allah, fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kita masih lagi, tuan-tuan, dalam keadaan yang penuh dengan kekurangan. Tetapi kita tidak sedar. Dan kita tak pernah rasa menyesal pun. Kita tak pernah rasa susah hati pun. Kita tak pernah rasa gelisah pun. Kita tak pernah rasa gundah gulana. Walaupun kita tidak mampu lagi menjadi seorang hamba yang berjaya pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, apakah perkara ini yang menyebabkan kita jadi sedemikian sehingga sekarang? Maka salah satunya adalah dosa kita, tuan-tuan, yang kita tak sedar. Maka dosa ini menghalang akan ruang-ruang kebaikan dan ruang-ruang rahmat. Walaupun Allah memberikan kita peluang itu, tetapi ruang dosa ini, dosa yang ada pada kita, menjadi penghalang ataupun hijab, membuatkan kita lemah untuk balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita pun tanya, dosa apa saya buat? Saya semayang, saya puasa, saya zakat, saya haji. Tuan-tuan, jangan lupa, sombong ni dosa, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan lupa, rasa diri tu bagus, dosa, tuan-tuan. Tuan-tuan, jangan lupa, apabila kita mendapat ruang berbuat kebaikan dan kita menolak ruang itu, dosa, tuan-tuan. Ini tanda orang sombong. Tuan-tuan, ruang ini adalah rahmat. Dan rahmat ini hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia tidak ada rahmat. Allah berikan kita ruang dan peluang ini. Dosa apa yang saya buat lagi, Ustaz? Tuan-tuan, sampai sekarang kita tak mampu berhenti lagi kata orang. Saya umur yang hampir 60 tahun. Kalau sampai sekarang saya tak mampu berhenti kata orang, boleh ke saya masuk syurga, tuan-tuan? Kalau sampai sekarang, umur saya 60 tahun, saya tak mampu berhenti nak dengar keburukan orang, mampu ke saya masuk syurga, tuan-tuan? Kalau umur saya hampir 60 tahun, saya tak mampu lagi menghilangkan, membenci orang lain, boleh ke saya masuk syurga, tuan-tuan? Kalau umur saya hampir 60 tahun, saya masih lagi tak mampu meninggalkan, memutuskan silaturahim dengan adik kita, dengan abang kita, dengan kakak kita, dengan sama-sama jamaah kita, mampukah kita masuk syurga Allah?
Kita ingat tinggal semayang saja dosa, mengumpat tak berdosa. Dengar buruk orang tak berdosa. Sombong tak berdosa. Rasa besar diri tak berdosa. Ini yang menyebabkan kita tak boleh berjaya pada sisi Allah. Sebab itu tuan-tuan, Allah pesan kepada kita supaya menjadi peringatan. Kenapa sampai sekarang kita tak dapat ketenangan dalam hidup? Kita tak mampu untuk tenang. Macam mana tenangnya orang-orang yang terdahulu. Kerana kita masih lagi tidak mampu meninggalkan kesalahan dan kemaksiatan yang diperintahkan oleh Allah. Kita rasa kita hebat dan kita bagus. Sebab itu tuan-tuan, ketika seseorang itu inginkan ketenangan, kecukupan, sekarang ini ramai orang mesej saya, Ustaz, boleh tak doakan saya Allah uji tak berhenti-henti Ustaz. Rezeki tak cukup, ada je masalah. Seolah-olah macam harta yang ada pada saya tak berkat pula Ustaz. Tuan-tuan, ada satu hamba Allah dulunya datang jumpa saya. Dia cakap dengan saya macam ni. Dia kata, Ustaz, dulu saya kaya, dia kata. Sekarang saya dah jatuh miskin lah Ustaz. Masalah saya tak selesai lagi. Saya cakap dengan dia, Alhamdulillah abang, abang miskin. Syukur bang, abang jadi miskin bang. Dia terdiam. Dia tanya saya, kenapa Ustaz cakap macam tu? Bang, abang jangan lupa. Masa abang kaya dulu, abang kaya dengan abang menzalimi orang lain. Abang pintas projek orang lain. Abang zalim orang bang. Abang buat, abang dapat kekayaan dengan jalan yang tak betul. Abang kena berterima kasih dengan Allah. Sebab Allah balas abang dalam dunia lagi. Sebab itu apabila Allah telah balas kita di dalam dunia, maka kita tidak mendapat balasan di akhirat. Bang, masa abang kaya dulu, abang tak kenal pun masjid. Abang tak nampak pun. Tapi ketika abang mula dimiskinkan oleh Allah, abang mula nampak Allah kan? Abang mula tadah tangan dengan Allah kan? Abang mula merayu dengan Allah kan? Betul Ustaz. Betul Ustaz. Saat inilah baru saya boleh menangis ketika saya berdoa. Saat inilah saya boleh meneteskan air mata saat saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya rasa bahawa dulu saya tak memerlukan Allah dengan apa yang saya ada. Betul lah apa kata Nabi, tuan-tuan. Manusia ni, dia akan dekat dengan Allah dua keadaan, kata Nabi. Satu, masa dia sakit. Dua, masa dia susah. Betul kita, tuan-tuan? Masa kita sihat, kita angkat tangan, kita tak minta betul-betul pun. Sambil, kalau orang Selangor, tuan-tuan, saya panggil sambil lewa. Tuan-tuan, bila masa kita minta betul-betul dengan Allah? Ketika saya angkat tangan dan tuan-tuan angkat tangan, bila masa yang kita betul-betul nak benda tu? Tuan-tuan, kan kita doa lepas sembahyang minta husnul khatimah. Kita hendak tak tuan-tuan husnul khatimah tu? Tapi ketika imam berdoa, kita tak ada rasa hati nak pun, tuan-tuan.
Masa imam berdoa dan siapa-siapa pun berdoa, kita tak ada pun dalam hati, ya Allah, aku nak benda tu. Sebab itu Nabi kata, doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Nabi sebut dengan bihuduril qalb, dengan hadirnya hati. Ketika mulut kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, pada ketika itu hati kita benar-benar berharap kepada Allah. Ya Allah, masa kita minta, Allahumma ighfir lana zunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Memang betul-betul kita minta, ya Allah, ampunkanlah dosaku. Masa muda aku dulu, aku jahat, ya Allah. Masa muda aku dulu, aku tak semayang, ya Allah. Masa muda aku dulu, aku buka aurat, ya Allah. Masa muda aku dulu, aku tak nampak masjid, ya Allah. Masa muda aku dulu, aku pernah pukul orang, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosaku. Kemudian kita minta dengan Allah, ya Allah, ampunkan dosa mak ayah aku, kasihanilah mereka seperti mana mereka telah mengasihi aku ketika aku waktu kecil. Apa kata Nabi SAW? Ketika seorang anak doakan untuk mak ayah dia yang telah meninggal dunia, pada ketika itulah maka Allah angkat akan azab neraka ayah dan ibunya sedikit, 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 kata Rasulullah. Tetapi sayangnya kita meminta kepada Allah tanpa kita benar-benar meminta, tuan-tuan. Bila kita sungguh-sungguh minta, tuan-tuan, masa kita dekat Raudah, tuan-tuan, saya nak tanya, kalau kat Kertih ni, tak boleh ke minta macam dekat Raudah? Kenapa, tuan-tuan, dekat Kertih ni Allah tak mampu nak kabulkan? Tuan-tuan, kita jangan bohong Allah. Kita jangan tipu Allah. Yang sedang kita tipu ini dan kita permainkan adalah Tuhan kita. Yang sedang kita persendakan adalah Allah Rabbul Izzah. Yang sedang kita perolok-olokkan adalah Allah Rabbul Jalal. Masa kat Raudah, kita minta betul-betul, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai kat Masjid Kertih, kita buat tak tahu je dengan Allah. Kita buat tak endah, kita buat main-main aja dengan Allah. Tuan-tuan, masa dekat Multazam, kita minta betul-betul dengan Allah. Sampai saja di rumah kita, tuan-tuan, kita seolah-olah kita mempersendakan Allah dengan perbuatan kita, dengan amal kita. Tuan-tuan, sebenarnya yang sedang kita main-mainkan ni siapa? Boleh tak kita berbuat betul-betul dengan Allah? Boleh tak kita bersungguh-sungguh dengan Allah? Tuan-tuan, Allah ini adalah Tuhan kita. Allah lah yang memberikan kasih sayang kepada kita. Kita tidak meminta kita hidup sebagai seorang Islam, tetapi Allah berikan kita sebagai seorang Muslim. Kita lahir daripada perut ibu yang Islam, ayah yang Islam, yang kita tak minta pun, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita sampai hari ini kita makan, minum. Allah tak tahan pun makan minum kita walaupun kita mengumpat sampai sekarang. Kita benci orang lain sampai sekarang, Allah tak tahan rezeki kita.
Kita bergaduh dengan adik-beradik kita sampai sekarang Allah tak tahan pun kehidupan kita. Tuan-tuan, macam ni. Saya nak bagi tahu yang Allah ni sayang kita. Walaupun kita main-mainkan Allah, kita buat tak tahu dengan Allah. Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Maka besarnya kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, tuan-tuan, kalaulah kita berjaya menjadi akan beberapa golongan ini, kita akan sentiasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, jika kita berjaya menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Tuan-tuan, kita mengaji tauhid, fiqh, tasawuf untuk apa? Nak jadi alim. Tuan-tuan, orang alim dalam neraka. Kita belajar tauhid untuk apa? Kalau kita tak boleh mentauhidkan Allah. Kita belajar sifat 20 untuk apa? Kalau sampai sekarang kita tak boleh merasai akan adanya Allah. Saya tahu, tuan-tuan tahu, Allah wajib ada. Tapi bila masa kita rasa ada Allah? Ikhlas, tuan-tuan. Nabi sebut ni dalam ihsan kan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Kita belajar kan Allah ada, tapi bila masa? Sebab itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang yang tenang, orang yang tak gelisah, orang yang sentiasa hidupnya aman. Allah kata orang yang tak pernah lupa Allah. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Daripada kita bangun tidur pagi tadi sampai hari ini, kita ingat tak Allah? Kita ingat tak Allah? Bila kita ingat Allah? Tadi kita naik motor, ingat Allah tak? Kita naik kereta tadi, ingat Allah tak? Kita nak datang masjid ni, ingat Allah tak? Tuan-tuan, orang yang ingat Allah sentiasa harap dengan Allah. Orang yang ingat Allah sentiasa rasa berkehendakkan rahmat dan pertolongan Allah. Tapi kita tak rasa macam tu. Kita masuk kereta, kita rasa kereta kita bagus. Aku boleh sampai dengan selamat sebab kereta aku baru. Kita lupa yang kita semua ini, saya dan tuan-tuan, di dalam takdir Allah. Dan kita tidak tahu satu pun berkenaan dengan takdir kita. Sebab itu, tuan-tuan, kita kata saja kita orang bagus. Rupanya Allah tak pandang kita. Kita katalah kita ni orang alim. Rupanya Allah tak pandang kita. Kenapa? Orang alim yang dipandang oleh Allah, Allah nyatakan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang yang takutkan Allah inilah orang alim. Inilah orang pandai. Inilah orang bijak. Sebab itu, tuan-tuan, kalau nak berada dalam keadaan yang Allah sayang, dalam keadaan yang tenang, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita semua tahu tuan-tuan, takwa, tinggal jahat, buat baik. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, kita dah buat tak seluruh kebaikan yang Allah suruh kepada kita? Jangan tengok yang sunat dulu, tuan-tuan, tengok yang wajib dulu. Dah buat belum? Kita dah tinggalkan benda jahat belum? Yang wajib kita tinggalkan zahir batin, tuan-tuan. Barulah kita boleh duduk kepada ahlu tuqa, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syekh saya dia sebut, tuan-tuan, orang yang bertakwa kepada Allah, mereka sentiasa takut jika mana mereka ini melupakan Allah. Mereka sentiasa rasa takut jika mana mereka ini melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup mereka, dalam hati mereka. Inilah orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, orang yang inginkan ketenangan, kecukupan, dia tak nak gelisah dalam dunia ni, iaitu orang yang sentiasa bertawakal kepada Allah. Boleh tak kita gantung harap dengan Allah? Ya Allah, ilmu yang ada pada aku ni sebenarnya tak mampu untuk aku buat baik. Boleh tak bimbing aku? Boleh tak tolong aku? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sihat yang kau bagi pada aku ni, aku tak mampu nak sujud kepada engkau, Ya Allah. Saya sebelum datang Terengganu ni, tuan-tuan, saya bercakap di masjid-masjid lain. Saya kata, kita jangan rasa hebat dulu. Tiap-tiap hari raya korban, masalah pengagihan korban tak boleh selesai sampai tahun 2022. Dia tak sampai 2023 lagi. Daging tak cukup, orang ambil daging. Tuan-tuan yang ambil ini, orang yang hisap dadah ke, tuan-tuan? Yang ambil daging lebih ni, orang yang main nombor ekor ke, tuan-tuan? Yang buat semua benda ni siapa, tuan-tuan? Macam mana kita nak kata kita orang bagus? Macam mana nak kata kita orang hebat? Kita masih gagal lagi, tuan-tuan, sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang, perkara yang kecil itu kita tak dapat selesaikan. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab ketika kita mula melupakan Allah dan kita membuang rasa takut kepada Allah. Sebab itu apabila seseorang ini berserahkan kepada Allah, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang serahkan kehidupannya pada Allah, maka Allah akan cukupkan segala keperluannya dunia dan akhirat. Sekarang kita tak nak serah dengan Allah sebab kita kata kita kaya. Aku boleh hidup sebab aku ada duit. Kita tak nak serah dengan Allah sebab kita kata kita tahu kita ada ilmu. Aku pandai. Dan tuan-tuan, sampai sekarang kita masih gagal lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, apa yang perlu kita buat, tuan-tuan, apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin dalam rahmat, dalam kecukupan, dalam kasih sayang Allah, maka jadilah orang yang sentiasa taat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kita ni orang melawan. Orang melawan, tuan-tuan. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Minta maaf ya, tuan-tuan, kalau saya cakap ni, tuan-tuan kecil hati, saya minta maaf dulu. Ya, tuan-tuan,
Kita tak lawan Allah dalam semayang, kita tak lawan Allah dalam puasa, dalam zakat. Tapi bila kita kahwinkan anak, kita lawan Allah. Maaf ya. Kita tak mampu anak perempuan kita tutup aurat dengan bagus. Mereka masih mendedahkan dada-dada mereka, ditonton oleh semua orang yang hadir majlis perkahwinan tersebut. Kita ayah yang gagal. Kita ayah yang gagal. Kita ayah yang gagal. Kita ayah yang gagal. Kita ayah yang gagal pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak lawan Allah pada semayang. Tak lawan Allah pada puasa. Tak lawan Allah pada haji. Tetapi kita lawan Allah pada nikah kahwin yang Allah perintahkan supaya kita patuh dengan perintah Allah, mengikut syariat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, yang kita sedang lawan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gagal kita tuan-tuan. Gagal kita tuan-tuan. Gagal kita tuan-tuan. Kita gagal dalam muamalat. Kita gagal tuan-tuan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan pernah ingat tak? Malam ni saya nak sentuh sikit. Kita belajar kan dalam bab buyung. Syarat sah jual beli mengikut pendapat Imam Syafi'i, wajib, ijab dan qabul. Lama mana dah kita tinggal ijab qabul ni? Tuan-tuan, kalau tak diijab qabul, pembelian tu sah tak? Kita beli barang sampai 300-400, sampai 100 lebih. Kita ijab tak qabul? Kita ijab qabul tak? Saya beli barang, saya jual barang. Dulu-dulu kan kita buat, sekarang kita mula tinggalkan kan tuan-tuan? Kita bagi alasan macam-macam. Patutlah ketika syarat jual beli itu tidak sah, maka kita masih lagi makan benda haram, harta yang kita dapat daripada perkara yang haram. Ketika perut kita masuk benda haram, tuan-tuan, masa itulah kita tak boleh jadi orang baik. Kita masih lagi buat perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang ada pada kita tidak mampu pimpin kita menjadi hamba Allah. Tuan-tuan, saya nak sebut macam ni lah. Saya masa tahun 89 dulu, saya mengajar. Tapi tuan-tuan, orang mengaji ni banyak berubah jadi orang baik. Masa dulu, tahun 90-an, kalau kita hantar anak kita pergi pondok, balik dia akan jadi anak yang baik. Sekarang ni tuan-tuan dah tak ada. Mengaji banyak, pondok banyak, tapi kenapa tak banyak orang baik? Anak kita balik pondok, dia lawan cakap mak dia. Anak kita balik hafal Quran, dia lawan cakap ayah dia. Anak kita balik daripada sekian, dia tak boleh jadi anak yang baik, tuan-tuan. Apa salah ni, tuan-tuan? Apa silap ni, tuan-tuan? Kita dah letak tempat yang betul. Kita dah buat perkara yang betul. Apa silapnya ni? Pernah tak kita fikir perkara ni? Tengok dari mana harta yang dia makan, dari mana harta yang kita dapat. Kalau harta tu tak betul, makanan tu tak betul, tubuhnya itu ada perkara yang haram. Nabi sebut, tuan-tuan, punca segala kejahatan itu daripada perut, kata Nabi SAW. Jaga ni, tuan-tuan. Saya tak bawa benda ni
Ada orang tanya saya, Ustaz cakap benda sama aja. Memang tuan-tuan, saya cakap benda sama. Sebab kita nak balik jumpa Allah dah. Dunia ni dah nak kiamat dah. Saya takkan jemu bagi tahu dengan manusia, wahai manusia jangan lalai. Kita dah duduk di hujung-hujung zaman. Wahai manusia, kembalilah kepada Allah dan Rasul. Wahai manusia, jangan lalai kepada Allah. Kita dah tak ada masa dah. Kita dah suntuk masa dah. Kita dah sedikit masa dah. Jangan lupa pada Allah. Bangunlah untuk kita bertakarub kepada Allah. Bangunlah untuk kita dekatkan diri semula kepada Allah. Kerana kita telah buang umur kita puluhan tahun. Kita lari daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setahun tuan-tuan, puluh tahun. Kita lari dari Allah. Kita buang umur kita sia-sia je tuan-tuan. Kita buang umur kita dalam keadaan yang sia-sia. Kita buang masa kita dalam keadaan yang kita tak boleh berbuat baik, membalas kebaikan Allah yang Allah berikan kepada kita. Dan sekarang kita telah sampai kepada akhir dunia dan hujungnya zaman. Kita masih tidak boleh berubah, tuan-tuan. Kita tak mampu nak semayang sunat lagi. Tuan-tuan, syurga mana yang kita nak masuk ni, tuan-tuan? Orang tanya saya, Ustaz, apa dosa saya? Tuan-tuan, tuan-tuan dengarkan hadis ni. Kalau kita mengumpat orang, amal kita Allah bagi pada orang tu, betul tak? Dan dosa dia Allah bagi dekat kita, betul tak? Ke saya salah? Ke saya salah mengaji, tuan-tuan? Saya bukan orang pandai tau. Saya orang bodoh, tuan-tuan. Baik macam ni. Dalam hidup kita, kita pernah dengar buruk orang seorang ke, 100 orang ke, 1000 orang ke? Saya nak sampai umur 60. Dalam masa hampir nak ke 60 tahun ni, saya pernah dengar buruk orang ni seorang ke, 100 orang ke, 500 orang ke, 1000 orang. Katalah 500 orang. Tuan-tuan, 500 orang punya kejahatan Allah beri kepada kita. Selagi kita tidak minta maaf kepada orang tersebut. Jadi kalau semua jahat orang dekat kita, bolehkah kita masuk syurga Allah? Tuan-tuan, dosa yang Allah tangguhkan, dosa dengan orang. Kita tinggal semayang, kita minta ampun dengan Allah, Allah ampunkan. Tapi kita umpat orang, Allah tak ampunkan dosa kita lagi ni. Kita kena jumpa orang tu, kita kena minta maaf dengan dia, kita kena minta ampun dengan dia. Ustaz, saya tak cakap tapi saya dengar, Ustaz. Sama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata sekutu orang yang membicarakan dan orang yang mendengarnya. Tuan-tuan, kita rasa gelisah tak ni? Kita rasa tenang tak ni? Ya Allah, aku ni dah nak mati. Tapi aku tak pernah lagi minta ampun dengan orang ni. Dan orang ni aku tak tahu kat mana, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, umur aku dah hampir kepada kematian. Tapi aku tak tahu orang ni kat mana.
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, tunjukkan kepada kami bagaimana untuk kami mendapat keampunan ini, Ya Allah, agar kami ada peluang untuk kami mencium bau syurga Engkau. Tu je tuan-tuan. Tak ada apa pun. Tak ada apa pun tuan-tuan. Hidup ni mudah. Hidup ni tak susah pun. Tuan-tuan, orang yang beroleh ketenangan, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Alaysallahu bikaffin 'abda. Bukankah Allah itu cukup untuk melindungi hambanya? Tuan-tuan, seorang hamba Allah ni macam inilah. Seorang hamba Allah ni tuan-tuan, dia rasa walaupun dia tak ada harta, walaupun dia tak ada kawan, tapi dia cukup kalau ada Allah. Dia tak ada harta, dia tak ada kawan, dia tak ada pangkat, tapi dalam hati dia cukuplah kalau dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pesan dekat kita, alaysallahu bikafin 'abda. Tuan-tuan dengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi Muhammad semua orang benci dia. Masa Nabi kat Taif, semua orang benci Nabi, Nabi dihalau, Nabi kena baling. Nabi kena baling dengan batu, Nabi kena ejek tuan-tuan. Berdarah Nabi. Saya nak tanya macam ni. Masa Nabi, darah Nabi jatuh di bumi Taif. Masa darah Nabi jatuh di bumi Taif, Nabi angkat tangan dengan Allah. Nabi kata, Ya Allah, aku redha kalau semua orang benci aku, semua orang tak suka aku. Satu je. Nabi cakap apa tuan-tuan? Ya Allah, aku tak redha kalau engkau benci aku, Ya Arhamar Rahimin. Nabi sebut, Ya Allah, bahasa yang mudah kita faham. Ya Allah, jika seluruh orang yang berada di dalam bumi ini membenci aku, menghina aku redha, Ya Allah, tolonglah, janganlah benci aku, janganlah tinggalkan aku, Ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan, bila masa ada dalam hati kita, Ya Allah, aku tak ada harta tak apa, tapi jangan aku hilang kau, Ya Allah. Bila masa wujud dalam hati kita perasaan itu, Ya Allah, aku tak ada apa-apa tak apa, tapi aku jangan hilang kau, Ya Allah. Ya Allah, aku hilang kawan tak apa, aku jangan hilang kau, Ya Allah. Ya Allah, aku hilang orang yang aku sayang tak apa, tapi jangan aku hilang kau, Ya Allah. Boleh tuan-tuan? Ketika kita tak mahu kehilangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita, dalam hidup kita, ketika itu kita akan ada dianugerahkan oleh Allah satu perasaan yang sentiasa akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mula rasa sayang Allah, tuan-tuan. Kita rasa sayang dengan Allah. Kita rasa kalau aku tak dapat sujud dengan Allah,
Allah benci aku kan ni? Tuan-tuan, saya tak lama dah nak berhenti. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Bilakah saat dan harinya kita tak boleh bangun malam, kita sedih? Bila, tuan-tuan? Kita tak boleh bangun malam ni, kita sedih. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Berapa lama dah kita tak boleh bangun malam? Kenapa Ustaz cerita pasal bangun malam? Macam ni. Tuan-tuan jumpa tak hadis qudsi? Allah kata, makna yang paling mudah saya nak bagi tuan-tuan faham. Masa waktu sahur, 2/3 malam, pintu langit terbuka. Pintu langit terbuka. Maksudnya, Allah kurniakan rahmatnya. Allah sediakan rahmatnya. Masa itu apa kata Allah? Wahai hamba-Ku, siapa yang minta ampun waktu ini, aku ampunkan. Tuan-tuan, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, bila kita sahut seruan tu? Cerita ni macam ni, tuan-tuan. Saya salah, tuan-tuan salah. Saya ada dosa dan tuan-tuan juga ada dosa kerana kita bukan maksum. Seperti mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika 2/3 malam Allah seru kita. Wahai hamba-Ku, siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Kita bangun tak? Kita bangun tak? Kita bangun tak? Kita peduli tak? Ataupun kita buat tak tahu, tuan-tuan, dah 10 tahun, dah 20 tahun. Tiap-tiap malam seruan ini berlaku. Wahai hamba-Ku, siapa yang minta ampun, aku ampunkan. Kita buat tak peduli je, tuan-tuan. Kita buat tak tahu aja, tuan-tuan. Kita sombong dengan seruan daripada Allah. Tuan-tuan, kalau saya hampir 60 tahun sombong ni macam mana ni? Kemudian Allah kata lagi, wahai hamba-Ku, siapa-siapa yang ada hajat, mintalah, aku kabulkan. Kita buat tak tahu aja, tuan-tuan. Pernah tak kita sahut seruan itu, kita bangun 2/3 malam, kita bagi tahu dengan Allah, ya Allah, aku dah buang umur aku, ya Arhamar Rahimin, dalam keadaan yang engkau tidak redha dan engkau murkai. Ya Allah, aku telah buang umur aku, ya Allah, pada zaman mudaku dulu yang aku sendiri tidak boleh kembali kepada saat itu. Tetapi umur itu akan kau hitung besok di yaumul mahsyar. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, fadhuku bima nasitum liqa'a yaumikum hadha. Jangan lupa, kata Allah, akan pertemuan ni rasakan azab Allah. Masa hidup dulu kita lupa.
Kita rasa hidup ni kita punya, harta ni kita punya, semuanya kita punya dan kita tak balik menemui Allah. Apa salahnya kita rendah diri dengan Allah, tuan-tuan? Apa salahnya kita nak sombong dengan siapa? Kita nak sombong dengan Allah. Kita nak sombong dengan Allah, tuan-tuan. Tak guna kita sombong dengan Allah. Tak guna kalau kita lawan Allah. Tuan-tuan, apa salahnya kita rendah diri? Bangunlah. Kita gagal. Kita dah hidup lama tapi kita gagal lah, terus gagal. Apa salahnya kita tadah tangan, ya Allah, boleh tak Engkau matikan aku husnul khatimah? Ya Allah, benda yang paling aku takut adalah kematian. Benda yang aku risau ni, ya Allah, bukan hidup ni, tapi mati ni. Kalau mati aku gagal sebab nama Engkau, ya Allah. Bermakna aku gagal dekat alam kubur dan aku gagal di alamul mahsyar. Pernah tak, tuan-tuan, kita minta sungguh dengan Allah? Ya Allah, kita bangun 2/3 malam, kita tadah tangan dengan Allah. Minta sungguh-sungguh, ya Allah, masih hidup ini, aku minta duit, Engkau bagi, ya Allah. Aku minta sihat, Engkau bagi, ya Allah. Aku minta harta, Engkau bagi, ya Allah. Dalam hidup ada setengah daripada kita, rumah sampai 2-3 biji, Allah bagi. Kita minta kenderaan, Allah bagi. Semua Allah bagi. Kita minta, Allah bagi. Kita minta, Allah bagi. Kita minta, Allah bagi. Satu je. Apa kita bagi dengan Allah, tuan-tuan? Apa kita bagi dengan Allah? Kita bagi apa dengan Allah ni? Kita balas baik apa dengan Allah ni? Kita nak sujud dengan Allah pada waktu 2/3 malam kita gagal. Tapi semua nikmat kita minta dengan Allah. Kita kahwin tak ada anak, minta, tuan-tuan. Semua minta. Minta. Kita terus minta sampailah kita mati. Selagi kita tak mati, kita terus minta. Tapi apa yang kita boleh bagi Allah? Apa yang kita boleh bagi Allah? Apa yang kita mampu bagi Allah? Itu aja persoalan saya, tuan-tuan. Tadi minta maaf banyak-banyak, tuan-tuan. Saya tak pandai nak mengajar, saya tak pandai nak berkuliah. Ini je yang saya mampu. Kalau tuan-tuan rasa, Ustaz, apa yang Ustaz cakap ni tak ada manfaat langsung pada kami, itulah hakikatnya. Sebab saya bukan orang baik, saya bukan orang pandai. Apa yang saya tahu, saya cuba ajak diri saya dan semua orang di sekeliling saya. Kembalilah pada Allah. Allah dah tunjukkan kita macam-macam dah zaman ni. Allah dah tunjukkan kita akan tanda-tanda kehancuran alam ni dah macam-macam dah. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, pergi Madinah, tuan-tuan tengok kan, dekat Madinah dah ada sungai. Nabi dah cakap 1400 tahun dulu, besok dah nak kiamat, padang pasir ada sungai. Nabi kata, nanti tumbuh rumput-rumput yang hijau, pokok-pokok subur. Tuan-tuan, saya buat haji tahun 93, masa tu padang Arafah, pokok yang dia tanam baru besar ni. Sekarang tuan-tuan, bulan 1 baru ni Allah izinkan saya berziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah tunjuk kepada kita, tuan-tuan? Nabi sebut 1400 tahun dulu. Nabi kata besok kalau dah nak kiamat,
Padang pasir ni jadi subur. Saya pergi Arafah, tuan-tuan, semua rumput dah. Masa tu saya nangis, tuan-tuan. Saya kata, ya Allah, kalaulah aku hidup pada zaman fitnah itu berlaku, tolong selamatkan aku. Dan kita tak sedar bahawa kita masih dihidupkan oleh Allah pada zaman yang Nabi sebut 1400 tahun dulu. Kita pergi Madinah, tuan-tuan, di tepi Jabal Rumamah. Adanya sungai yang mengalir, tuan-tuan, yang Nabi sebut 1400 tahun dulu. Pada ketika itu, maka apa yang Nabi katakan, apabila tanah-tanah padang pasir yang kering ini akan mengalirnya sungai-sungai, apa yang Nabi sebut telah berlaku. Saya tengok diri saya, tuan-tuan. Saya perhati diri saya. Aku masih tak boleh berhenti lagi kata orang. Aku tak boleh masih lagi berhenti benci orang lain dalam hidup aku. Kalaulah Nabi ada pada hari ini, dan Allah hidupkan Rasulullah SAW, dan dia tengok kita, tuan-tuan, pasti Rasulullah akan menangis melihat akan kelakuan kita dan perangai kita. Pasti Rasulullah akan menangis sekali lagi, tuan-tuan, semasa hayatnya, kerana melihat keadaan kita dan perangai kita yang sombong dengan rahmat Allah, yang tidak memperdulikan akan tanda-tanda yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kita masih lagi dalam keadaan besar kepala. Kita masih lagi tidak mahu menggerakkan tubuh kita untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul lah, tiap-tiap minggu Allah ingatkan kita. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Yang saya nak nyatakan ayat yang hujung, wa hum la yastakbirun. Mereka yang boleh buat perkara-perkara yang Allah sebutkan adalah mereka yang tak sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya rasa cukup setakat ini. Saya minta ampun, minta maaf dengan seluruh jamaah Ketir dan hadirin yang datang. Mudah-mudahan Allah ampunkan saya dan Allah maafkan segala kesalahan saya dan juga semua orang. Sebelum saya berhenti, tuan-tuan, tolong doakan saya, isteri dan anak-anak saya, menantu saya dan cucu saya, supaya kami dapat jadi orang saleh. Allah matikan kami seperti mana matinya orang saleh. Yang kedua, tuan-tuan, tolong doakan madrasah kami. Saya ada 2 madrasah di Selangor dan 1 madrasah di Kuala Terengganu. Madrasah di Kuala Terengganu adalah hasil permintaan sahabat-sahabat di Kuala Terengganu. Madrasah kita di Kampung Gemuruh, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan keluar, masuk tol, highway LPT 2 ni, tuan-tuan keluar ke tol yang terakhir, iaitu tol Kuala Terengganu. Tuan-tuan ambil kiri, menghala ke Kelantan. Kalau kanan ke Kuala Terengganu, kiri ke Kelantan. Dalam 100 meter, tuan-tuan akan nampak Petron baru. Jadi sebelum Petron tu madrasah kami, tepi jalan betul-betul, sebelah daripada Petron. Dan tuan-tuan akan nampak satu bangunan surau yang luasnya 11,000 kaki persegi yang sedang kami buat. Dan sekarang hampir 80%. Dan pembinaan itu, kalau tak silap saya, baru 9 bulan kami bina. Alhamdulillah. Pada malam ni, tuan-tuan, macam ni lah. Saya bercakap ini sebagai saudara, tuan-tuan, bukan sebagai seorang ustaz. Saya bercakap ini atas dasar keluarga dalam Islam yang dibina oleh Rasulullah SAW dengan ikatan syahadatain.
Kita bukan bin yang sama, tak. Saya bin lain, tuan-tuan bin lain. Tapi kita saudara. Yang tua abang saya, yang muda adik saya, yang lebih tua pangkat ayah saya dan ibu saya. Rasulullah ikat kita dengan 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi tuan-tuan, malam ni saya buka ruang. Kalau tuan-tuan nak sama-sama kita siapkan surau tu, silalah. Kalau tuan-tuan nak sama-sama kita buat baik dengan semua orang, malam ni saya buka peluang kepada tuan-tuan. Kenapa Ustaz cakap macam tu? Kata madrasah. Betul. Tapi surau kita besok siap. Kita bukan khusus untuk madrasah, tetapi kita akan buka untuk orang yang lalu lalang di kawasan tersebut. Sebab sebelah kita patron, bila time cuti sekolah, mereka tak ada tempat nak semayang, tak cukup, nak mandi, nak buang air. Jadi kami akan buka tuan-tuan setiap hari untuk musafir yang lalu. Jadi tuan-tuan, saya buat ini bukan untuk saya. Saya buat ini untuk saya nak mati. Dan saya percaya dengan janji Rasulullah SAW. Kalau kita mudahkan urusan orang, maka Allah akan permudahkan urusan kita dekat akhirat. Itu je. Saya balik dan tuan-tuan juga balik. Itu je tuan-tuan. Jadi insya-Allah tuan-tuan tolong doakan. Mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan pembinaan madrasah itu sehingga siap. Selepas kita siap buat surau ni, kita akan buat asrama dan sebagainya. Kenapa saya minta doa tuan-tuan? Sebab saya buka sekolah sebab saya nak tolong orang. Sekolah saya yang di Selangor sekarang ini umur dia dah 24 tahun. Nak masuk 25 tahun tuan-tuan. Saya tak minta apa-apa bayaran daripada pelajar saya. Mereka mengaji, makan, minum, tidur dengan saya, tidur dekat asrama. 1 sen saya tak minta daripada dulu sampai sekarang. Tuan-tuan tentu fikir kan, macam mana tu Ustaz? Tak ada macam mana. Allah janji dengan kita macam tu. Allah kata, kalau kau tolong aku, yang ditolong agama Allah, Allah kata, aku tolong kau. Alhamdulillah tuan-tuan, 25 tahun. Pelajar saya tak pernah tak makan. Api tak pernah tak ada. Guru tak pernah tak ada. Ada aja. Sebab Allah janji macam tu. Saya percaya dengan Allah. Saya tak percaya dengan orang tuan-tuan. Sebab ramai orang khianati saya. Ustaz, saya nak tolong Ustaz tau. Akhirnya dia tipu saya tuan-tuan. Tapi Allah tak pernah tipu saya dari dulu sampai sekarang. Allah tak pernah tinggalkan saya daripada dulu sampai sekarang. Sebab itu tuan-tuan, peganglah pada yang tak pernah tipu kita. Berpeganglah kepada yang tak pernah tinggalkan kita. Berpeganglah kepada yang tak pernah sekali-kali mempermainkan kita. Siapa dia tuan-tuan? Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau saya cerita benda ni, memang saya sedih. Sebab saya bukan orang saleh. Saya bukan orang baik. Saya bukan banyak beramal. Apa yang saya sebut, walaupun saya buat sedikit daripada kerja agama ini, dengan saya tolong orang, Allah masih tak tinggalkan saya. Yang tu saya rasa, siapa aku dalam keadaan aku tak macam orang lain, aku tak boleh ibadat macam orang lain, aku tak mampu baca Quran macam orang lain. Tapi dengan apa yang kita buat, semata-mata kita ingin tolong orang lain, kita nak bantu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah masih tak tinggalkan kita. Itu saya selalu bercakap dengan tuan-tuan, bukan sehari, bukan setahun, tapi 25 tahun. Dan ada satu sekolah lagi tuan-tuan yang almarhum tinggalkan untuk saya, itu almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Umurnya pada tahun ini 41 tahun. Begitu juga perjalanan madrasah. Alhamdulillah tuan-tuan, pelajar saya tak ramai, lebih kurang dalam 200.
Dan orang yang sama-sama dengan saya, tuan-tuan, adalah kalau kita kumpul-kumpul adalah dalam 300 orang. Ya, itu yang saya buat. Kadang orang tanya, Ustaz buat apa? Siapa yang duduk dengan saya, tuan-tuan, selama mana mereka duduk dengan saya, setiap hari saya akan berikan mereka belanja dapur dan sebagainya. Orang tua-tua yang duduk dengan saya akan bagi, tuan-tuan. Tak ramai pun. Ada berapa orang je. Tengok orang tua-tua ada 5 orang mai. Ini Din. Lebih kurang kot. Ada 5 orang, tuan-tuan. 5 keluarga. Dengan anak dia, dengan isteri dia. Ada yang duduk dengan cucu dia. Saya akan siapkan makan. Tak ada duit belanja, saya akan bagi. Ni kerja saya. Ni kerja saya dalam hidup saya. Orang tanya saya kenapa Ustaz buat macam tu? Sebab saya nak mati. Itu je. Saya nak mati. Sebab apa, tuan-tuan? Kita dah duduk pada zaman yang ujung. Itu je. Ya, tuan-tuan tolong doa saya. Boleh, tuan-tuan? InsyaAllah. Baik, setakat ni je. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, dengarkanlah seruan hamba-hamba-Mu ini, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami sedang seru Engkau, Ya Allah. Kami sedang panggil nama Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Pandanglah wajah-wajah kami semua, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, tolonglah jadikan kami orang yang baik, Ya Arhamar Rahimin. Jadikan isteri dan anak-anak kami orang baik, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah peluang ini atas kami. Jadikan sisa-sisa umur kami yang kami tidak tahu tinggal berapa lamakah lagi untuk kami bertemu dengan Engkau, Ya Arhamar Rahimin. Mudahkan kami untuk buat baik, Ya Allah. Mudahkan kami untuk meninggalkan segala kejahatan dan kemaksiatan. Ya Allah, tolonglah kami, Ya Arhamar Rahimin. Beri pertolongan atas kami agar kami dapat meninggalkan maksiat mulut kami yang sehingga sekarang kami tak boleh nak tinggalkan, Ya Allah. Ya Allah, tolonglah, 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 Ya Arhamar Rahimin. Telinga kami masih mendengar akan kejahatan dan kemaksiatan. Tolonglah bantu kami, Ya Allah. Kami bukan tidak mahu untuk berbuat baik. Kami bukan tidak mahu untuk ibadat, baca Quran, salawat, tasbih dan sebagainya. Tapi kami tak mampu, Ya Allah. Kami tak kuat, Ya Allah. Ya Allah, kami bukan tak mahu tinggalkan kejahatan dan kemaksiatan. Tapi kami tak kuat, Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satu lagi kami nak minta, Ya Arhamar Rahimin. Boleh tak matikan kami dengan kematian husnul khatimah? Ya Allah, boleh tak berikan kepada kami husnul khatimah? Ya Allah, boleh tak Kau berikan kepada kami husnul khatimah? Ya Allah, boleh ke, Ya Allah? Boleh tak, Ya Allah, Kau berikan kepada kami husnul khatimah? Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, Ya Allah. Walaupun kami masih jahat, kami masih malas, kami masih, Ya Allah, tak kuat untuk buat baik, tinggal jahat. Berikanlah, kurniakanlah atas kami ini, Ya Arhamar Rahimin, husnul khatimah. Ya Allah, dengarkanlah permintaan kami, makbulkanlah permintaan kami.
Kabulkanlah hajat kami ni ya Allah. Kasihankanlah kami ya Allah. Kasihankanlah kami ya Allah. Kasihankanlah kami ya Allah. Kami tidak ada tempat lain untuk meminta dan merayu hanya pada Engkau ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.